بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat surat 19. Kata Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Wa ulama'us salafi minas sabiqin wa man ba'dahum minat tabi'in ahli al-khairi wal athari wa ahli al-fiqhi wan nadhari la yudhkaruna illa bil jamil wa man dhakarhum bisu'in fahuwa ala ghairi as-sabil. Maksudnya, dan ulama salaf dari kalangan sabiqin. Sabiqin maksudnya orang yang terdahulu, dan orang-orang yang sesudah mereka dari kalangan para tabi'in, yang mereka selalu menjunjung tinggi kebaikan dan sentiasa menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang ahli fiqh maupun ahli fikir. Mereka tidak disebut-sebut kecuali dengan kebaikan. Barang siapa yang menyebut mereka dengan keburukan, maka ia tidak mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam At-Tahawi ingin menyampaikan kepada kita bahawasanya ulama di kalangan salaf terdahulu dan ulama-ulama yang datang selepas daripada mereka, sama ada mereka ini adalah ulama hadis ataupun ulama fiqh, ulama usuluddin, ataupun ulama-ulama yang berkait dengan agama, yang mengambil agama daripada generasi sebelumnya dan disampaikan kepada generasi selepas daripadanya. Golongan ini tidak boleh disebut melainkan dengan benda yang baik. Maksudnya, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak menyebut para ulama sebelum daripada ini dengan keburukan. Menderah ulama tu, menderah ulama ni, itu bukan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab dia, kerana ilmu agama yang sampai kepada kita adalah melalui mereka itu. Ilmu agama sampai kepada kita melalui mereka itu. Jadi selepas daripada Rasulullah yang teguh menghidupkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Seterusnya anak-anak murid para sahabat. Seterusnya orang yang mengambil daripada anak murid daripada sahabat, sehinggalah kepada ulama-ulama yang mengajar kita, sehinggalah kepada kita. Jadi oleh kerana mereka, daripada mereka datangnya agama ini, maka tidak boleh kita bercakap buruk terhadap mereka. Jadi sebenarnya
orang hak yang menjatuhkan, mengaibkan ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf dan ulama-ulama hak yang datang selepas daripada mereka, yang mana ulama-ulama ini adalah ulama yang diiktirafkan ilmuan dia, sebenarnya pada hakikat dia menjatuhkan agama Islam itu sendiri, kerana agama Islam sampai kepada kita adalah melalui para alim ulama. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di zaman kita ada perkataan-perkataan yang sering digemburkan bahawasanya adalah ulama bukanlah nabi, ulama terdedah kepada kesilapan, ulama terdedah kepada kesalahan. Jadi perkataan tersebut sebenarnya perkataan yang betul, cuma kadang-kadang ada sebahagian daripada musuh Islam dia menggunakan perkataan tersebut adalah untuk menjatuhkan martabat para alim ulama daripada mata, daripada pandangan, daripada hati orang Islam itu sendiri, supaya umat Islam tidak berpegang kepada para alim ulama. Sebenarnya perkataan itu kalau tujuannya adalah salah, sebenarnya perkataan itu perlu ditolak. Kerana kalaulah menjatuhkan para alim ulama yang diiktirafkan keilmuan dia, daripada mereka sampai ilmu kepada kita, pada hakikatnya adalah menjatuhkan agama Islam itu sendiri sebenarnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi orang hak yang menyebut mereka dengan keburukan, maka pastinya orang itu telah mengikuti jalan bukan jalan orang beriman. Itu bukan cara orang beriman. Seterusnya kata Imam At-Tahawi, wala nufaddilu ahadan minal awliya'i ala ahadin minal anbiya alaihimus salam wa naqul nabiyyun wahidun afdalu min jami'il awliya. Dan kami tidak mengutamakan seorang pun daripada para wali Allah di atas para nabi alaihimus salam, dan kami katakan seorang nabi lebih utama daripada semua wali Allah. Kita di sana ada golongan yang Allah Subhanahu wa taala pilih, Allah taala jadikan mereka itu nabi. Dan di sana ada golongan yang Allah taala pilih, yang Allah taala jadikan mereka itu wali. Okey, kita di sana ada nabi dan di sana kita ada wali. Dia nabi dan rasul, untuk mencapai maqam tersebut, untuk mencapai martabat tersebut, untuk mencapai kedudukan tersebut, dia bukanlah melalui usaha seseorang. Kita nak buat amal banyak kerana nak capai maqam nabi, maqam rasul tidak mungkin sama sekali. Kerana maqam nabi dan maqam rasul adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, bukanlah usaha individu, bukan usaha seseorang untuk mencapai maqam tersebut. Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan hamba-Nya untuk diberi maqam tersebut, untuk diberi kedudukan tersebut nabi dan rasul. Dia berbeza dengan maqam wali. Maqam wali adalah maqam yang boleh diusahakan. Maksudnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mencapai maqam wali ada cara sebenarnya. Wali ni makna benda wali. Wali ni orang dekat dengan Allah. Sebenarnya ada cara untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Wali ni sebagaimana hak yang disebut dalam Al-Quranul Karim adalah orang hak yang mempunyai dua sifat. Yang pertamanya dia tu beriman. Kalau dia kafir bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya ada sifat taqwa pada diri dia. Cukup dua sifat ni dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah sesungguhnya wali Allah sedikit pun tidak ada ketakutan di dalam hati mereka itu, dan mereka itu sedikit pun tidak ada kebimbangan. Siapa wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Iman dan takwa, dua perkara. Ada dua perkara ni pada seorang, dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi dua perkara ni bukan mudahlah. Kalau iman tu kita kata setiap orang yang dilahirkan daripada keluarga Islam, dikirakan dia orang Islam dan dikirakan dia orang beriman, selama mana tidak zahir daripada perbuatan dia, tidak keluar daripada perbuatan dia perkara yang boleh merosakkan akidah dia, maka dikatakan dia orang beriman. Tapi takwa payah. Takwa ni
adalah buat segala benda yang Allah Ta'ala wajibkan dan tinggal segala perkara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala haramkan. Ini payah. Takwa payah. Takwa sebut tu mudah, tapi nak buat tu payah. Kalau kita tengok benda yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita banyak, benda yang Allah Ta'ala haramkan kepada kita banyak. Jadi orang yang bertakwa, dia tinggal segala perkara yang diharamkan dan dia buat perkara yang dituntut. Tu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau orang tu ada dua perkara tersebut, maka dia adalah wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi takwa ni boleh diusahakan dengan cara kita buat apa yang diperintah, tinggal apa yang dilarang. Dan orang yang ada dua sifat ni, iman dan takwa, dia tidak sama. Ataupun cakap lebih mudah, iman seseorang dia tidak sama. Ada orang iman dia tinggi, ada orang iman dia rendah. Takwa begitu juga, ia tidak sama. Ada orang takwa dia tinggi, ada orang takwa dia rendah. Dia tidak sama. Maka sebab itulah martabat wali, orang yang dekat dengan Allah, orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tidak sama. Orang wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang ada iman dan ada takwa, yang paling tinggi lagi adalah dia memperbanyakkan perkara-perkara sunat serta mengekalkan perkara sunat. Ni yang lebih tinggi lagi. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Sesiapa yang memusuhi wali aku, maka aku isytiharkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayh. Tidaklah seorang hamba melakukan sesuatu perkara yang mendekatkan diri dia kepadaku, yang paling aku kasih, melainkan dia melakukan perkara yang aku wajibkan kepada dia. Patu wala yazadu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Sentiasalah hamba-Ku secara berterusan melakukan perkara-perkara sunat sehingga aku kasih kepada dia. Jadi wali yang lebih tinggi lagi, bukan setakat dia saat itu beriman, bukan setakat dia bertakwa, bukan dia memperbanyakkan perkara sunat dilakukan secara berterusan. Ni adalah orang yang martabat dia lebih tinggi lagi. Baik, benda yang kita nak cerita di sini, antara apa yang disebut oleh Imam At-Tahawi dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah yang menjadi pegangan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah martabat Nabi dia lebih tinggi daripada martabat wali. Di sana ada firqah yang sesat, yang mereka berpegang bahawasanya wali lebih tinggi daripada Nabi ni sebuah martabat dia. Sebagai contoh Syiah, sebahagian daripada Syiah mereka berpegang bahawasanya imam dua belah dia lebih tinggi martabat daripada Nabi. Ada sebahagian dia berpegang bahawasanya imam dia lebih tinggi martabat daripada Nabi, sedangkan imam dia saat itu bukanlah Nabi. Atau bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga ada sebahagian orang-orang yang terlibat dengan tasawuf yang sesat. Tasawuf tak sesat sebenarnya, sebab tasawuf yang betul adalah tasawuf yang berdiri di atas Quran dan hadis, tidak menyalahi Quran dan hadis. Di sana ada orang yang terlibat dengan tasawuf yang sesat, maka pada pegangan mereka bahawasanya wali itu adalah lebih mulia daripada Nabi. Itu adalah pegangan yang sesat, tidak boleh kita pegang sama sekali begitu. Pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi jauh lebih tinggi martabat dia berbanding dengan wali. Baik, itu yang dimaksudkan kami tidak mengutamakan, kami tidak melebihkan seorang pun daripada wali Allah di atas para Nabi. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Nabi adalah lebih tinggi martabat dia berbanding dengan wali. Kita kadang-kadang kita persoalkan juga kenapa kau Imam At-Tahawi memuatkan perkara ini dalam kitab dia, memuatkan isu ini dalam kitab dia. Kenapa dia bincang masalah ni? Jawapannya adalah kerana di zaman dia timbul beberapa firqah, beberapa kumpulan yang sesat, yang pada asalnya mereka adalah Islam, tapi punca daripada pegangan-pegangan tertentu sehingga bukan setakat terkeluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan ada sebahagiannya terkeluar daripada agama Islam. Dan ada sebahagian daripada puak sesat di zaman dia adalah mereka yang berpegang bahawasanya wali lebih mulia daripada Nabi. Maka dia pun memuatkan perkara tersebut dalam kitab dia bahawasanya benda itu salah.
kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kita kena pegang Nabi lebih mulia daripada wali. Dan kita berpegang bahawanya seorang Nabi lebih afdal daripada kesemua wali. Capur semua sekali wali, Nabi seorang Nabi jauh lebih afdal berbanding dengan kesemua wali tersebut. Baik, seterusnya kata dia, wa nu'minu bima jaa min karamatihim wa sahha 'anil thiqati min riwayatihim, dan kami mengimani, maksud benda kami mengimani, kami percaya dengan karamah-karamah yang terjadi bagi para wali yang diriwayatkan secara sahih dari orang-orang yang boleh dipercayai. Di sana ada karamah yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada wali-wali. Kalau benda tu keluar ataupun terjadi pada nabi ataupun pada rasul, dia tidak panggil karamah, dia panggil mukjizat. Kalau benda tu berlaku kepada para wali, dia tidak panggil mukjizat, dia panggil karamah. Karamah ni adalah perkara yang mencarikan adab, yang berlaku pada orang-orang yang baik. Itu adalah pertolongan dan kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Jadi benda yang mencarikan adab berlaku kepada para wali, maka itu yang dinamakan sebagai karamah. Jadi kita ahlu sunnah wal jamaah, kita percaya kepada karamah. Orang yang menolak karamah yang berlaku pada wali, itu bukanlah pegangan ahlu sunnah wal jamaah. Itu kita kena faham. Ahlu sunnah wal jamaah, kita berpegang kepada karamah. Maksudnya kita percaya di sana ada karamah, di sana ada berlaku yang perkara yang mencarikan adab kepada sebahagian daripada wali, bukan nabi. Kalau nabi tu jelas. Okey, sebagai contoh dalam Al-Quranul Karim ada ayat yang Allah Ta'ala menceritakan tentang kisah Siti Maryam alaihi salam, yang mana Maryam bukan nabi. Mengikut pandangan yang betul, Maryam bukan nabi, ibu kepada Nabi Isa. Maryam, ayah dia adalah Imran, mak dia adalah Hannah, mengikut apa yang disebut oleh sebahagian daripada ulama tafsir. Ketika dia dilahirkan, ayah dia meninggal dunia dah, maka dia dipelihara oleh pak saudara sabit dia, Nabi Allah Zakaria. Jadi oleh kerana mak dia telah bernazar untuk dijadikan Maryam sebagai khadam kepada Masjid Al-Aqsa, maka diletakkan dia dalam Masjid Al-Aqsa. Ketika dia dilahirkan, lepas tu Nabi Zakaria ambil, Nabi Zakaria jaga dia, pelihara dia. Lepas tu Nabi Zakaria buat mihrab, buat satu bilik di Masjid Aqsa, diletakkan Maryam di situ. Yang mana setiap kali dalam Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk kepada Maryam dalam bilik dia, ternyata ada makanan. Rizqa ni makanan. Ulama tafsir menyebut bahawasanya makanan yang ada dalam bilik Maryam adalah makanan yang tidak ada pada musimnya. Bukan musim dia ada makanan tersebut. Kita kalau kita tengok, dia ada musim anggur, ada musim buah rutab, buah khema. Tak ada pada bukan musim dia ada dalam bilik Maryam. Maka akhirnya Nabi Zakaria tanya, anna laki hadha, mu ambil mana benda ni? Maka kata Maryam, qalat huwa min indillah, datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah Taala memberi rezeki kepada mereka yang Allah Taala kehendaki tanpa ada perhitungan. Baik, tanpa boleh dihisab, tanpa boleh dikira. Baik. Ni di antara perkara yang mencarikan adab yang berlaku kepada Maryam. Ni dipanggil benda karamah yang Allah Taala bagi kepada Maryam. Okey, kita buat contoh yang lain. Nabi Allah Sulaiman, ketika mana sampai berita kepada dia Ratu Balqis nak datang jumpa dia, maka dia pun bincang dengan menteri-menteri dia, bincang belaka, siapa di kalangan kamu boleh mendatangkan istana Balqis? Datangkan istana Balqis boh. Kalau dalam barang, kalau gelas dia ada masalah. Gelas tu pun lambat siapa, walaupun nama Express, lambat agak siapa. Ni istana tu. Istana bukan sebuah masjid. Bapau. Siapa boleh hok bagi istana sini? Jin Ifrit sanggup untuk hok mari. Jin Ifrit sanggup hok mari. Sedang dia sanggup hok mari
sebelum daripada Nabi Allah Sulaiman bangun daripada tempat duduk dia. Ni bukan cerita dongeng. Hak ni cerita disebut dalam Al-Quranul Karim. Baik. Lalu tu ada seorang lelaki yang diberi kepada mereka, yang diberi kepada dia ilmu daripada kitab. Dia kata, aku boleh bawa istana tersebut sebelum daripada mengkelip mata. Tiba-tiba siapa cokoh dah istana Balqis. Cuba tengok. Ni benda dipanggil ni karamah. Sebab orang yang diberikan ilmu pengetahuan saat itu, seorang lelaki saat itu, dia bukan nabi atas pandangan sebahagian daripada ulama. Namun sebahagian yang lain mengatakan orang yang diberi pengetahuan daripada kitab saat itu adalah Nabi Allah Sulaiman sendiri. Kalau Nabi Allah Sulaiman sendiri, kita tak kata karamah, kita kata mukjizat. Sebenarnya orang yang mendatangkan istana Balqis dalam sekelip mata saat ni tu, siapa sebenarnya? Ulama tafsir berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan bukan Nabi Sulaiman, dia adalah wali, orang yang rapat dengan Allah. Allah Ta'ala ajar kepada dia Ismullahil A'zam. Apabila dia berdoa dengan Ismullahil A'zam, terus Allah Subhanahu Wa Ta'ala mustajabkan doa. Namun sebahagian daripada ulama tafsir mengatakan orang tersebut adalah Nabi Allah Sulaiman sendiri. Atas pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan dia adalah seorang lelaki yang bukan Nabi, bermakna itu adalah karamah yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Kalau Nabi Allah Sulaiman sendiri, dia bukan karamah, tu dipanggil dia mukjizat. Nama dia berbeza, tapi benda sama je, perkara yang mencarikan adab. Begitu juga dalam hadis ada menceritakan beberapa karamah yang berlaku kepada sebahagian daripada umat sebelum daripada ini. Sebagai contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang Juraij. Biasa dengarkan tentang Juraij. Juraij adalah seorang lelaki di zaman lelaki daripada Bani Israel dulu yang kuat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat pondok dia, hidup beribadat dalam tu, siang malam duduk beribadat. Tak cara korang. Dan dia mempunyai seorang ibu yang sentiasa merindukannya. Tiba-tiba ibu dia kata rasa nak tengok anak kali, nak tengok jurik kali. Ibu dia siapa? Tepak dia, pondok dia, ibu dia pun panggil. Mungkin kuci barangkali, kuci. Ibu dia panggil, Jurik. Kebetulan Jurik tengah semayang. Jurik tengah semayang. Jurik pun kata, ya Allah, ibuku sembahyang aku. Tapi dia terus meneruskan sembahyang dia. 3 kali ibu dia panggil. Ibu mecok saat ni, mak mecok. Mak dia kata mana? Ya Allah, mu jangan matikan Jurej, melainkan dia bertemu dengan perempuan pelacur. Dah lama, sekejap je. Mari lalu dah. Apabila orang duk pakat cakap ni, Jurej ni orang hebat, orang molek, orang gitu, orang gini. Ada jenis seorang puan hak dia jenis dak pakai. Dia kata aku nak terateh. Hebat lagu mana kau? Nak terateh Jurej, hebat lagu mana? Orang puan hak yang kata lagu tu bukan orang puan biasa lah, orang puan hak yang comel sungguh lah. Orang puan biasa siapa nak? Orang puan biasa, orang puan hak dak comel tua pula siapa nak? Baik. So kata hak muda hak tua dak teliu. Kalau hak muda lebih dak hak muda hak kuat nafsu. Kalau hak tua zat ni dak teliu, hak muda lebih lagi kan. Jadi nak ceritanya, lepas daripada tu orang puang tu pergi pujuk Jurej, nak berzina dengan Jurej. Macam-macam cara dia buat. Jurej wak dak tahu. Wak dak tahu. Last sekali dah dia ni orang dia dah cakap dah dengan geng-geng dia di kebor. Aku nak goda Jurej. Jadi takut dia jatuh air muka dia. Dia pun cari lagu mana nak buat Jurej saat ni tu berzina juga dengan dia. Last sekali tak boleh juga. Dia pun dengung. Tiba-tiba ada seorang pengembala. Memang dia bermalang di tepi pondok Jurej semua. Dia berzina dengan penggembala tersebut. Akhirnya boleh anak. Apabila boleh anak, dia pun kabur kepada orang ramai, ni anak Jurej. Marah habis orang. Jadi orang kampung ni, apabila dengar orang baik buat jahat, dia tak sama dengan orang jahat buat jahat. Dia tak sama. Orang baik buat jahat ni, dia akan riuh berbanding dengan orang jahat buat jahat. Maka ia pakat habisnya, katok habis rumah Jurej. Hancur lebu rumah kawan ni. Dah lah pondok je. Okey, nak sungguh. Sebab dia, sebab ni di zina. Siapa ke beranak orang puang ni. Jurej pun panggil budak tu. Jurej pun tanya budak tu, siapa? Ayahmu? Maka budak tu cakap. Budak tu dia cakap, ayah aku adalah penggembala sekian.
Oh, orang kampung minta maaf mula kemudian ke dia. Ni dipanggil dia karamah yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada Quraisy. Begitu juga karamah yang berlaku kepada sebahagian daripada sahabat Rasulullah, antaranya karamah kepada Abu Bakar, karamah kepada Sayyidina Umar. Hal tu disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Maka setiap karamah yang sabit diriwayatkan oleh orang yang thiqah bahawa ia berlaku kepada seorang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, perkara itu perkara yang mencarikan adab, maka kita percaya tentang karamah. Tapi kalau ada orang kampung kita duk cerita dia ada karamah, dah wajib kita percaya dia berlaku perkara yang mencarikan adab kepada sebahagian daripada hamba Allah, orang-orang soleh, orang-orang baik, untuk Allah Ta'ala muliakan dia, atau kita percaya. Tetapi kalau ada orang kampung kita dakwa berlaku karamah pada dia, atau kita tak percaya, mai pakai luar pendek sembahyang pun tak cara mana tiba-tiba mengaku ada karamah, kita tak percaya lah. Tak percaya tu maksudnya secara umumnya kita percaya adanya karamah yang Allah Ta'ala bagi kepada sebahagian daripada hambanya. Tapi ketika ada seorang tu dia dakwa berlaku karamah pada dia, tu kita wajib kita percaya tu. Tu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita orang-orang tua lah, kamu pernah dengar lah daripada Toki Amba masa mati tu umur 80 lebih, tapi dia mati lama dah, 20 tahun dah dia mati. 20 tahun barangkali dia mati. Kita ingat masa kita kecil-kecil tu, lepas daripada ayah hamba mengajar, lepas tu dia duduk rumah tu, dia duduk cerita lah. Dia duduk cerita zaman Jepun, dia duduk cerita ni, duduk cerita karamah ni, dia duduk cerita British masuk. Lepas tu nak ada ulama hak yang pergi pacok lidi tepi patah, macam-macam dia cerita. Kita biasa dengar lah. Jadi benda-benda tu sebenarnya kalau berlaku sungguh kepada ulama tersebut, tu dipanggil dia karamah yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Baik. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kitab Aqidah At-Tahawiyah, kita baca kitab yang kedua pula, insya-Allah. Kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa alam. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan fasal yang kedua, pada menyatakan menghadirkan niat ketika mengerjakan ketaatan. Apa yang diwajibkan kepada kita adalah dalam apa jua amal ibadat mesti kita kena hadirkan niat, kerana amal ibadat tidak sah melainkan dengan niat. Itu yang pertama. Yang keduanya, ketika kita melakukan ibadat mesti kita kena ada ikhlas. Mesti kita kena ikhlaskan hati kita dalam melakukan ibadat tersebut hanya kerana Allah, hanya mencari keredaan Allah, hanya mencari ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Kang Imam Nawawi menyebut bukan hanya bab ibadat, bukan dalam bab perkara-perkara yang harus makan, minum, bersetubuh, berkahwin. Untuk kita dapat pahala, maka kita selitkan niat yang baik. Seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, perkataan ulama pada masalah niat. Berkata para ulama ahli bahasa, ahli fiqh dan ahli usul fiqh, perkataan innama adalah satu perkataan yang digunakan untuk al-hasr, iaitulah menghinggakan suatu pekerjaan dan menafikan yang lain daripadanya. Maksud dia benda, kalau kita ingat dulu ada hadis yang kita bincang, hadis yang cukup masyhur, iaitu hadis innamal a'malu binniyat. Innama maksudnya sesungguhnya, hanya amalan itu dengan niat. Maka nak cerita perkataan innama ni makna dia benda. Dalam bahasa Arab perkataan innama nama dia adalah adatul hasr, alat untuk membataskan. Maksud membataskan adalah kita menyebutkan hukum kepada apa yang disebut dan menafikan kepada apa yang selain daripadanya. Kita buat contoh al-hasr. Kita dalam Al-Quran ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asalnya gini, asalnya na'buduka tu asal na'buduka wa nasta'inuka. Kan kita biasa dengar kan wa na'udzu wa nasta'i
Allah Rabbi dia ingat lafaz ayat biasa kita guna. Biarlah tak apalah. Cuma kita nak kawal dalam ayat Quran kan ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia susunan asal dalam bahasa Arab begini. Na'buduka. Lepas tu wa nasta'inuka. Tu asal dia. Na'buduka. Hak kaf saat ni tu dia tak depan. Lepas tu dia tak iyyaka. Ganti daripada ka saat ni je. Jadi asal na'buduka jadi iyyaka na'budu. Dah warna asal na'buduka jadi iyyaka na'budu. Ni panggil untuk tujuan untuk membataskan. Bagaimana membataskan? Okey gini. Kepada mu sahaja ya Allah kami menyembah. Maksud dia kepada mu sahaja ya Allah kami menyembah. Penyembahan kita hanya kepada Allah. Tidak. Ada penafian. Tidak kepada selain daripada Allah. Sama juga. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dengan niat. Sah amalan dengan niat. Jadi kalau tak ada niat tak sah amalan. Tidak sah amalan melainkan dengan niat. Tu maksud al-hasr. Orang hak nak faham masalah ni dia kena belajar ilmu tata bahasa Arab. Baru dia faham masalah ni, ataupun dia belajar usul fiqh dia akan faham bahasa ni. Dia belajar bahasa ilmu tata bahasa Arab dia akan fahamlah masalah ni. Baik, tak apalah kita jelas dah sikit. Dan sebenarnya hal ini telah pun saya sebutkan, saya Imam Nawawi sebutkan di awal bab ini. Awal bab ni Imam Nawawi sebut dah bab ni. Dan para ulama juga ada berkata telah sampai kepada kami. Okey, habis itu Dan para ulama juga ada berkata telah sampai kepada kami perkataan Abu Yahya Habib bin Abi Thabit Mufti Kufah yang merupakan seorang tokoh yang sangat pakar dan disepakati oleh ulama akan kedalaman ilmunya. Dia ada seorang ulama nama dia Abu Yahya Habib bin Abi Thabit. Dia seorang tabi'i, seorang ulama besar, seorang ulama fiqh, seorang ulama hadis. Dia ulama hadis, ulama fiqh. Kerana dia tidak semesti ulama fiqh tu ulama hadis, tak semesti ulama hadis tu ulama fiqh. Dia ulama fiqh lagi, ulama hadis lagi, dan dia menjadi mufti ataupun tempat rujukan di negara Kufah. Jadi di negeri Kufah tu kalau orang nak tanya hukum kau tanya dia. Siapa? Habib bin Abi Thabit Al-Kufi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan dia seorang ulama besar yang disepakati oleh ulama akan kedalaman ilmunya. Iaitulah ketika beliau ditanya tentang apakah amalan yang paling susah sekali untuk dilaksanakan. Orang tanya dia, amalan dia yang paling payah sekali. Orang mari tanya dia, amalan dia paling payah sekali. Maka dia jawab. Yang mana jawapan beliau ni dibukukan. Dia kalau tidak dibukukan kita tak tahu. Kerana jawapan beliau ni dibukukan. Jadi maksudnya jawapan hak yang datang daripada beliau ini ketika ada orang tanya amalan dia yang paling payah sekali adalah dibukukan. Maka ulama-ulama yang datang selepas daripada beliau tahu ini adalah perkataan beliau. Lalu beliau menjawab, amalan itu ialah menghadirkan niat dalam hati. Ini yang paling payah sekali. Menghadirkan niat dalam hati. Bukan menghadirkan niat ni contoh kita sembahyang, aku sembahyang fardu zuhur, bukan. Maksud menghadirkan niat adalah menghadirkan keikhlasan dalam hati untuk melakukan ibadat. Keikhlasan adalah memang cukup payah. Kerana kita ada nafsu. Kerana kita ada nafsu. Dan nafsu kita ni dia lebih cenderung kepada benda hak yang dapat habuang kepada dia. Hak yang dapat habuang adalah puji yang manusia. Maka ketika tu ada perasaan riak dalam hati untuk tunjukkan amalan kepada manusia. Sebab itu habuang nafsu sebenarnya. Habuang nafsu. Nafsu kita suka kalau orang puji kita. Orang puji segar lalu. Oh, hak ngatuk-ngatuk kalau orang puji segar. Hak demam orang puji segar. Tapi kalau orang kata kita, Allah, tekan rasa, stres rasa kalau orang pakat kata kita. Gitu nafsu kita. Tapi tak apalah kalau orang puji benda hak yang baik, tak ada masalah lah. Kalau orang hak yang kata kita benda hak yang memang betul kita ada kesalahan, tak ada masalah lah. Cuma hak yang masalahnya melibatkan ibadat yang sepatutnya kita buat perkara tersebut hanya semata-mata kerana Allah. Tiba-tiba kita ada sifat riak, tidak ada keikhlasan, itu jadi bermasalah sebenarnya. Untuk menghadirkan keikhlasan ni memang cukup payah. Hati kita ada riak, dalam diri kita ada sum'ah. Kadang-kadang kita dengan orang tu tak ada masalah dah, sebab kita buat ibadat dah nampak orang dah nampak ibadat kita. Tapi mari sum'ah pula, mari ujub pula, rasa hebat, rasa kagum diri sendiri, rasa hebat diri semua, hebat aku, orang lain tak boleh buat macam aku. Mari cakap seorang, orang lain tak boleh buat macam aku. Kelas aku ni bukan kelas orang biasa. Mari dalam hati.
tu ujub ulaq. Payah sebenarnya. Tu benda yang paling payah. Ni kata siapa? Habib bin Abi Thabit. Jadi kalau kelah dia payah, tiba-tiba kita rasa mudah, jadi bermasalah kita sebenarnya. Jadi sebenarnya kita bermasalah. Jadi benda yang payah ni mesti kita kena usaha supaya hadir keikhlasan dalam diri kita dalam apa jua amal kebaikan yang kita buat. Seterusnya berkata Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri adalah seorang ulama besar. Seorang ulama besar. Dia tadi kalau Habib bin Abi Thabit dia tabi'i. Tabi'i ni maksudnya dia sempat dengan sahabat. Sufyan Ats-Tsauri dia bukan tabi'i tapi dia tabi'i tabi'i. Maksudnya dia tidak sempat dengan sahabat tapi dia sempat dengan orang yang sempat dengan sahabat. Dan Sufyan Ats-Tsauri adalah seorang ulama besar. Ulama fiqh, ulama hadis, ulama besar. Yang mana beliau lahir pada tahun 97 Hijrah, wafat pada tahun 161 Hijrah. Sufyan Ats-Tsauri bermakna beliau berada dalam generasi salaf. Lahir pada tahun 97 sebelum daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150. Dia sebelum daripada Imam Syafi'i lagi. Dan dia di antara ulama mujtahid yang ilmu dia setaraf dengan Imam Syafi'i. Dan mazhab dia diamalkan dulu. Di antara mazhab fiqh adalah mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Kita lenim dia mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Dulu antara mazhab fiqh adalah mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Dan mazhab dia diamalkan sehingga pada tahun ataupun pada kurung yang ke-7. Jauh. Lama kau, ratus tahun ramai dengan mazhab dia. Lepas tu mazhab dia hilang begitu. Kerana tidak ada ulama-ulama yang menulis, ulama-ulama yang mendokong mazhab dia. Dia mazhab kita ni, mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali ni yang masih kekal sekarang ni kerana terlalu ramai ulama-ulama yang mendokong mazhab tersebut. Ulama ni ngajar, ulama ni mengarang, ulama ni buat buku, ulama ni ulama ni membela ketika ada hujah-hujah mematahkan, ada ulama yang membela balik, mendatangkan hujah balik. Sebab itulah kekal empat mazhab ni. Manakala mazhab Sufyan Ats-Tsauri tidak ada penganut selepas daripada tahun ataupun selepas daripada kurung yang ke-7 sehingga mazhab dia hilang begitu. Dia di antara ulama besar Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kata Sufyan Ats-Tsauri, aku tidak melatih sesuatu yang lebih susah daripada niat. Allah, nak rawat, latih ni rawat. Aku tidak merawat sesuatu yang paling susah melainkan niat. Aku duduk rawat, aku duduk belawang untuk menghadirkan perkara ni yang paling susah sekali adalah niat. Oh, nyakit ni payah, mari nyakit dah molek semua dalam hati. Keikhlasan lah maksud dia. Okey, itu yang kedua. Yang ketiganya berkata Yazid bin Harun. Yazid bin Harun adalah seorang ulama hadis yang terkenal. Dia juga hidup di zaman tabi'in. Dia lahir pada tahun 118 Hijrah, wafat pada tahun 206 Hijrah. Yang mana dia kata mana? Dia kata tidak susah niat itu kecuali kerana sangat mulianya. Niat ni, keikhlasan ni, sebab benda susah, sebab mulia. Dia benda hak yang mahal, payah nak dapat. Benda hak yang murah, mudah nak dapat. Benda hak yang mahal, payah lalu nak dapat. Payah niat ni. Nak rawat hati untuk menghadirkan keikhlasan memang cukup payah. Sebab benda payah? Kerana mulianya perkara tersebut. Sebab itulah orang yang mampu menghadirkan keikhlasan dalam hati adalah orang yang mulia. Kerana dia sebenarnya betul-betul hamba Allah. Hamba Allah, sebetul-betul hamba Allah adalah dia buat untuk Allah. Manakala orang yang buat untuk manusia, dia adalah hamba manusia, bukan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba manusia adalah orang yang hina. Hamba Allah adalah orang yang mulia. Baik. Dan berkata Ibnu Abbas, seorang sahabat Rasulullah radhiyallahu ta'ala anhuma, hanya dijaga nama baik seorang itu mengikut niatnya. Dijaga seseorang mengikut niatnya. Kalau niat dia baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga dia. Kalau niat dia tidak baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan jaga dia. Dan berkata ulama yang lain pula, hanya diberi seorang itu mengikut niatnya.
diberi pahala kepada seorang, diberi martabat kepada seorang, diberi ganjaran kepada seorang mengikut niatnya. Semakin tinggi keikhlasan dia, semakin tinggi ganjaran dan kedudukan dia yang Allah Ta'ala bagi. Dan berkata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i seorang ulama yang solah, kita dah soroyak lah Imam Syafi'i, orang yang cukup dikenali Imam Syafi'i. Nama dia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir pada tahun 150 Hijrah, wafat pada tahun 204 Hijrah, generasi salaf. Hebat dah hebat Imam Syafi'i, sehingga Imam Ahmad bin Hanbal, seorang tokoh hadis yang terkenal, dia kata lagu mana? Kana Syafi'i kasyamsi lid-dunya. Adalah Imam Syafi'i ini seperti matahari untuk dunia. Bagaimana dunia memerlukan matahari, begitu juga manusia memerlukan kepada Syafi'i. Tahap tu Imam Ahmad bin Hanbal. Ulama hadis dia tidak memuji seseorang sebagaimana kita puji orang. Kadang-kadang kita ni puji orang sebab dia, orang tu tak molek mana pun kita puji sebab kita nak benda daripada dia. Jadi kita nak rapat dengan orang yang mempunyai jawatan tertentu, kita nak barang daripada dia, macam-macam puji kan. Kalau cakap kita jilat-jilat sungguh, sebab benda, sebab ada benda dia nak daripada orang tersebut, padahal orang tu tak sampai pun tahap tu. Ulama-ulama tidak gitu, dia puji kepada seorang sesuai dengan apa yang ada pada seseorang. Begitu cara ulama. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal seorang tokoh hadis yang cukup terkenal, oleh kerana dia melihat sumbangan Imam Syafi'i kepada ulama memang cukup hebat, sehingga kan ulama-ulama hadis sebelum daripada Imam Syafi'i dikirakan sebagai ulama hadis ni tak pandai benda untuk mengeluarkan hukum. Cakap kita mudah gitulah, dia pandai nak mengeluarkan hukum daripada hadis. Mereka setelah daripada Imam Syafi'i mengajar bagaimanakah cara untuk mengeluarkan hukum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan Imam Ahmad bin Hanbal menyebut, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kana Syafi'i kasyamsi lid-dunya. Adalah Syafi'i adalah seperti matahari untuk dunia. Sebagaimana dunia memerlukan matahari, begitu juga para alim ulama memerlukan kepada Imam Syafi'i. Hebatnya Imam Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i kata gini, tengok keikhlasan Imam Syafi'i. Aku bercita-cita, maksud benda bercita-cita, aku mengharapkan bahawa orang ramai mengambil ilmu ini, ilmu fiqh daripadaku. Jadi aku mengharapkan orang ramai ambil ilmu daripada aku, sedangkan mereka tidak menyandarkan satu huruf pun daripadanya kepadaku. Allah, memang betul orang yang betul-betul ikhlas. Dia mengharapkan orang belajar daripada dia tu, yang penting orang tu tahu je, jangan kabur belajar daripada dia pun apa. Jangan kabur belajar daripada dia. Kadang-kadang kita ni anak murid ada, kita pun kabur orang ni anak murid hamba. Tu anak murid hamba kau, hebat tu anak murid hamba kau. Tu anak murid hamba juga. Jadi kadang-kadang kita kabur perkara tersebut adalah kerana benda, kerana ada sifat riak dalam diri kita. Ada sifat benda nak tunjuk kepada orang, hebat anak murid, hebat kelas anak murid, hebat dah tu guru, hebat lagi. Dia kabur, ni anak murid dia, ni anak murid dia, ni anak murid dia. Sebenarnya kita mengaku orang tu anak murid kita, hak tu tak salah. Bukan, memang daripada sudut disiplin ilmu, memang anak murid saat itu dia kena nisbahkan ilmu dia kepada guru. Kalau orang tu duk ngajar wawa tak tahu siapa guru dia, maka ilmu dia saat itu dipertikai. Ilmu dia saat itu bermasalah sebenarnya kalau tidak ada guru. Macam ramai orang di zaman kita, bukan ramai, ada sebahagian daripada penceramah di zaman kita yang mana orang tu sebahagiannya diberi kepada dia benda akal, maksudnya diberi kepada dia kecerdikan, lepas tu rajin membaca, tak berguru, akhirnya ngajar. Ilmu tersebut bermasalah kerana tidak ada sanak ilmu dia. Dia ambil daripada siapa, dia belajar daripada siapa, tu bermasalah sebenarnya. Memang setiap anak murid yang dia belajar, dia kena nisbahkan kepada ilmu dia. Sebagaimana kita ada nasab daripada sudut keturunan. Keturunan kita ada nasab. Orang tidak nasab, tidak ada nasab, orang cakap benda anak haram. Orang tak ada nasab kan? Kita ada nasab, kita bing siapa, bing siapa, bing siapa, bing siapa, bing siapa. Baik, kalau orang tak ada nasab, anak haram. Begitu juga dalam ilmu dia ada nasab ilmu. Orang tak ada nasab ilmu adalah ilmu yang haram. Kalau cakap gitulah, sebab dia tidak ada nasab. Jadi kita sebagai anak murid, kita sandarkan, aku belajar daripada orang ni, aku belajar daripada orang ni, aku belajar daripada orang ni. Begitu juga guru. Ketika mana betul ada orang tu belajar dengan dia, dia kena akui orang tu adalah anak murid dia.
Tapi kadang-kadang ketika kita menyampaikan kepada orang tu belajar dengan hamba, orang ni belajar dengan hamba, tu anak murid hamba, kadang-kadang hati kita nak comel, kadang-kadang kita nak tunjuk kepada orang, kadang-kadang ada sifat riak, nak dapat kepujian daripada orang. Sebenarnya tu bermasalah. Tengok Imam Syafi'i, orang yang cukup alim, ramai mana anak murid dia. Antara anak murid dia adalah Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid dia. Antara anak murid dia Imam Muzani, Imam Al-Buwaiti. Ni ulama-ulama besar saja ni. Tapi dia kata lagu mana, aku mengharapkan orang yang ambil daripada ilmu daripada aku, dia tidak menisbahkan ilmu tu kepada aku. Dah kena aku, dah apa? Dah kamu ambil daripada aku pun dah apa? Tapi sebagai seorang anak murid, mesti dia kena jaga adab dia, mesti dia kena kabur dia ambil daripada siapa, supaya sekurang-kurangnya ilmu dia saat itu adalah ilmu yang boleh dipercayai, kerana dia mempunyai nasab dalam bab ilmu. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata Imam Syafi'i rahimahullah, aku tidak bermunazarah, aku tidak berbahas, aku tidak berdebat akan seseorang dengan niat untuk mengalahkannya, tapi aku berkehendak bila aku bermunazarah dengannya, dengan seseorang, bahawa kebenaran itu nampak pada sisinya. Dia ulama dulu, dia bermunazarah, berdebat. Ulama dulu, dia sebenarnya budaya berdebat ni adalah budaya memang dihidupkan oleh ulama dulu. Contoh Imam Syafi'i, dia orang besar. Apabila dia mari ke Iraq, di sana ada ulama-ulama yang lain, ulama-ulama yang bermazhab dengan mazhab Imam Hanafi. Contoh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Jadi apabila Imam Syafi'i datang, maka Imam Syafi'i ada beberapa perkara menyalahi pandangan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani adalah ulama besar. Jadi apabila Imam Syafi'i datang, Imam Syafi'i berbeza pandangan. Apabila duduk dalam majlis ilmu, dalam majlis jumpa sekali, maka akan bincang. Mu pandanganmu masalah ni gua ni, aku pandangan aku masalah ni gini. Mu gini. Apa mu kata gitu dah sama dengan aku kata? Akan mendatangkan hujah masing-masing. Berhujah sama. Para ulama berhujah kerana masing-masing ingin menyatakan hujah dia berpandangan berbeza dengan pandangan hak seorang lagi. Imam Syafi'i mengharapkan ketika dia berbincang, dia bukan apabila aku berdebat dengan orang ni, aku bincang dengan ni, aku nak tunjuk aku ni pandai, aku ni akan menang, mu akan kalah. Tak, bukan. Perbincangan dia adalah untuk menzahirkan kebenaran, dan dia sedikit pun tidak malu sekiranya kebenaran tu zahir daripada mulut lawang dia. Dan dia mengharapkan ketika dia berdebat, kebenaran zahir daripada mulut lawang dia, supaya dia dapat menarik balik pandangan dia, dan dia mengambil kebenaran tersebut daripada orang lain. Tengok, memang cukup hebat ni. Dan beliau juga berkata, aku tidak bercakap dengan seseorang kecuali aku berkehendak bahawa adalah sentiasa ia mendapat taufik dan kebenaran, serta diperbantukan dan mendapat pemeliharaan daripada Allah. Allahu Rabbi, memang cukup payah kita nak debat dengan orang ni. Malam tu semayang ajak, ya Allah, mintalah hak aku ni salah, hak dia betul, biar keluarlah kebenaran daripada mulut dia. Gitu maksud dia. Kita tak, ya Allah, permudahlah urusan aku, biar bagi aku lacak, dan kalahlah dia dalam perdebatan ni. Lain daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Ni menunjuk dia keikhlasan sungguh dia. Biar orang tak kenal dia pun, yang penting orang mengambil kebenaran. Hak yang penting. Dan berkata Imam Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, berkehendaklah kamu dengan ilmu itu akan Allah. Jadi menuntut ilmu biarlah kerana Allah, kerana sesungguhnya aku tidak duduk dalam sebuah majlis yang aku berniat padanya untuk berlaku tawaduk, kecuali aku telah mengatasi ahli majlis itu sebelum aku berdiri daripada mereka. Dan aku tidak duduk dalam sebuah majlis yang aku berniat padanya untuk mengatasi mereka, kecuali terbuka segala kelemahanku. Allahu Rabbi. Ini kata Qadhi Abu Yusuf. Qadhi Abu Yusuf adalah seorang ulama besar. Dia anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Dia lahir pada tahun 113 Hijrah, wafat pada tahun 182 Hijrah. Dan dia ni diberi gelaran Qadhil Qudah, ketua segala qadhi, ketua segala mufti. Ulama besar dia ni, Qadhi Abu Yusuf. Nama dia adalah Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari, masyhur dengan panggilan Abu Yusuf. Anak murid kepada Imam Abu Hanifah, seorang ulama mujtahid, seorang ulama besar. Yang mana dia kata mana? Kita menuntut ilmu ni biarlah kehendak kita kerana Allah. Sebab aku sendiri, aku tidak duduk dalam sebuah majlis yang kalau aku berniat untuk berlaku tawaduk, rendah diri, kecuali aku telah mengatasi ahli majlis itu sebelum aku berdiri. Aku nampak sendiri. Dan aku tidak duduk dalam sebuah majlis yang aku berniat padanya untuk mengatasi mereka,
kecuali terbuka segala kelemahanku. Duduk dalam satu majlis ramai-ramai nak tunjuk aku hebat, ada lalu kelemahanku terdedah. Tapi kalau duduk dalam majlis tersebut merendahkan diri, maka aku nampak sendiri Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaan kepada aku. Dan apa hak yang dia sebut sebenarnya adalah maksud daripada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seorang hamba merendahkan diri kerana Allah, melainkan Allah Taala akan mengangkat dia. Orang yang rendah diri kerana Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat dia. Baik, seterusnya fasal ketiga pada menyatakan bahawasanya niat adalah yang menentukan balasan kebaikan atau kejahatan. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Jadi sebelum daripada kita berhenti, kita buka soalan sekejap, lebih kurang dalam 5 minit kalau sekiranya ada. Bila waktu berakhirnya beri nafkah kepada anak lelaki dan perempuan? Okey, soalannya bilakah waktu berakhirnya beri nafkah kepada anak lelaki dan anak perempuan? Soalan saat itu masih lagi umum. Bilakah berakhirnya waktu memberi nafkah? Kalau kita nak jawab secara zahir soalan tersebut, jawapannya adalah berakhir waktu memberi nafkah kepada anak lelaki dan perempuan adalah apabila mati salah seorang daripada ayah dan anak. Nah, kalau boleh faham soalan. Jadi kalau ayah mati, habislah, tak boleh nak bagi nafkah. Kalau anak mati, tak boleh dah bagi nafkah. Okey, itu yang pertama. Dan soalan tersebut boleh dipecahkan kepada dua. Yang pertamanya, bilakah berakhir kewajipan? Okey, boleh. Kewajipan memberi nafkah kepada anak. Berakhirnya kewajipan memberi nafkah kepada anak lelaki apabila anak lelaki telah balik. Apabila anak lelaki itu telah balik. Okey, yang pertama telah balik. Yang keduanya mampu bekerja. Telah balik, mampu bekerja dan dia bukan gila. Balik, mampu bekerja dan dia bukan gila. Maka berakhirnya kewajipan memberi nafkah apabila dia balik, sedangkan dia mampu bekerja, lepas tu dia tidak gila. Adapun kalau dia saat itu balik dah tapi tidak mampu bekerja kerana sakit, kerana sakit, ataupun kerana menuntut ilmu fardu ain, maka masih lagi ada kewajipan memberi nafkah kepada ayah. Ataupun dia saat itu balik mampu bekerja gagah tapi gila. Kalau misalnya bawa suruh, kalau orang tak suruh tak buat, orang suruh baru buat apa tak sempurna gila, maka tetap wajib beri nafkah walaupun dia saat itu telah balik. Sama juga dengan anak perempuan. Baik, cuma anak perempuan hak yang tidak mampu untuk bekerja tetap menjadi kewajipan. Mampu tidak pandai nak kerja, kalau kerja mungkin, kalau pergi lepas kerja mungkin ada masalah. Sebagai contoh, memang dia ni tak ada masalah, cuba nak lepas kerja malunglah. Kawasan ni gini ada masalah tu, masalah ni, bimbang juga anak puan. Sebagai contoh, bahaya keluar kerja, maka sehinggalah dia berkahwin. Okey, itu nafkah yang wajib. Manakala nafkah sunat, tu tak ada masalah bila-bila pun nak wi sampai ke anak umur 30 ayah bagi nafkah lagi, duduk dengan ayah lagi, ayah bagi nafkah sebab ayah dia banyak biti, tak ada masalah. Okey, kita ada perbezaan di antara nafkah wajib dengan nafkah sunat. Baik, wallahu a'lam. Jadi bermakna kita buat kesimpulan, ada anak kita umur 18 dah tapi masih lagi kita tanggung. Dia saat itu balik dah 18, dia mampu bekerja dah. Lepas tu dia bukanlah gila, dia mampu untuk kerja, bukan sakit, kita tanggung lagi. Jawapannya, tanggungan hak yang kita bagi, nafkah yang kita bagi tu bukan nafkah yang wajib, itu adalah nafkah yang sunat. Jadi kalau kita nak bagi, tak dosa pun, tapi kalau nak bagi tu lebih baik. Tak bagi, tak dosa pun. Baik, wallahu a'lam. Mulanya ni sembahyang maghrib, dia niat qada belakang imam, niat qada maghrib. Lepas tu balik rumah tu dia dah sembahyang maghrib atau asar. Dia cuma sembahyang qada maghrib. Jadi
Apa hukum tinggal maghrib aku? Baik. Sekarang ni soalannya, seorang tu dia semayang di belakang imam. Dia niat qada maghrib sebab dia ada qada. Dia ada qada, dia niat qada maghrib. Jadi lepas daripada dia qada maghrib, dia pun balik rumah hidup semayang maghrib. Apakah hukum? Jawapannya hukum dia adalah haram. Kerana dalam waktu maghrib diwajibkan dia sembahyang maghrib. Hak tadi dia sembahyang qada. Bukan dia sembahyang maghrib. Bukan sembahyang maghrib waktu tersebut, sembahyang qada sebelum daripada ni. Sembahyang qada hak sebelum daripada ni dia tidak boleh menjadi ganti kepada sembahyang maghrib yang diwajibkan dalam waktu. Jadi mesti dia kena sembahyang lah. Wallahu a'lam. Hukum kita bercakap masa main Jumaat lepas habis khutbah nak betul rasuk tu. Baik. Soalannya, apakah hukum kita bercakap lepas daripada khutbah sebelum daripada semayang? Lepas daripada khutbah sebelum daripada semayang kita cakap masa nak betul sah. Kita cakap kat lagi nak minum air mana? Gapak sikit sah. Tu mana tu dak bangun lagi, gerak tidur. Jetik kat linga, khau tidur depan tok khatib tengah berkhutbah. Tu gerak. Baik. Nu hak belakang nu pula gerak nu. Ha budak-budak mari depan warna nu pakat duk main belakang. Kan budak-budak tu kan orang duk semayang duk main belakang. Hak bukan budak-budak, hak tua pun ada. Orang duk dalam masjid duk luar nu. Duk mayang, dia duk buat buat dia. Allah, sakit sungguh, sakit hati sungguh. Ada sakit hati bagus sebenarnya tu imam. Kan kita dituntutkan benci kan? Dah sakit hati. Jangan gembira. Bergembira tu masalah imam gitu. Baik. Jadi sekarang soalannya, apakah hukum kita cakap ketika itu? Jawapannya, hukum dia tak ada masalah. Kerana hak yang dilarang bercakap ketika khatib membaca khutbah. Kata Rasulullah, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati wal imamu yakhutub faqad laghaut." Apabila mu kata kepada temamu, diam ketika pada hari Jumaat sedangkan khatib sedang baca khutbah, maka sesungguhnya lagha. Jadi bermakna sebelum daripada baca khutbah tak ada masalah. Lepas daripada baca khutbah tak ada masalah. Cuma janganlah sampai ke riuh rendah dalam masjid. Masjid ni bukan pasar tak apa riuh rendah. Dalam masjid janganlah riuh rendah. Kita kena jaga adab dalam masjid. Tapi daripada segi hukum tidak menjadi masalah kerana tidak ada dalil yang melarang. Wallahu a'lam. Jadi untuk malam ni situ. Ada lagi soalan? Ada segi lah. Segi boleh. Jemaah temai jemaah sebelah ni ada ingu lah. Macam bolak ingu lah. Apa hukum itu isu ke? Okey. Orang semayang, kita semayang berjemaah. Tiba-tiba orang duduk tepi ni beringu. Bolak kali ringu. Dia buat dok je. Sebab dia tak ada kain. Kita pun tengok ada ingu, kita pun olah tisu kepada dia. Apakah hukum? Jawapan dia bolehkan. Tidak menjadi masalah, tapi dengan syarat jangan perbuatan dia perbuatan 3 kali. Jadi hanya sekadar Allah, lepas tu tidak menjadi masalah. Hanya sekadar Allah, lepas tu tidak menjadi masalah. Hukum dia adalah dibolehkan. Tapi bukan jangan kosak untuk main. Kosak untuk main batal sembahyang. Dia bermain dalam sembahyang, ia membatalkan sembahyang kerana dia bercangkuh dengan ibadat bermain. Dan main mana? Kawan Abid nak buat lagi. Itu tak boleh. Itu hukum dia adalah haram. Ataupun waktu ambil tisu, kawan ni bolong ni buat nganyi kawan ni, tak boleh. Itu hukum dia adalah haram, batal sembahyang. Sebab ada kosak untuk bermain dengan suatu perbuatan hanya sekadar Allah, itu tidak menjadi masalah sebab ada hajat, ada keperluan. Wallahu a'lam. Baik. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Allah Subhanahu wa taala ala wa alam sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.